setelah kita lihat secara ringkas tadi isunya, apakah peranan tarekat sufi? Kalau kita lihat tadi, ada reaksi yang mengatakan tarekat sufi ini sesat, ada yang mengatakan betul, ada yang mengambil sikap berdiam diri. Dan dalam waktu yang sama kita lihat sejarah daripada awal sampai sekarang, sufi, tarekat sufi itu berkembang dengan pesat dan tidak pernah berhenti sampai ke hari ini. Lalu kita persoalkan, apakah peranan tarekat sufi sebenarnya sehingga pertumbuhan dan perkembangannya berlaku sampai sekarang? Sampai sekarang berlaku. Adakah kalau dia merupakan satu perkara yang sesat, maka dia tidak boleh dihentikan? Ataupun ia merupakan satu perkara yang benar, tapi apakah kebenarannya? Dan sebab itu kita ingin melihat apakah peranan sufi yang dibawa dalam, apakah peranan yang dibawa dalam tarekat kesufian. Itu yang paling pentingnya berperanan untuk melahirkan makrifatullah dalam diri individu. Cuma bagaimana tarekat sufi itu berperanan dalam melahirkan makrifatullah dalam individu. Oleh sebab itu topik ini berperanan untuk merungkai isu yang disebutkan tadi. Oleh itu, sebagai suatu pendedahan yang lebih luas, perlu kita melihat kepada ruang lingkup tarekat sufi. Saya mengambil satu contoh saja daripada pelbagai definisi yang dikemukakan dalam tarekat tasawuf, tarekat sufi at-tariqah. Kerana masa yang singkat, itulah sirah at-tariqah, ya sirah mukhtassah bisalikin min qat'il manazil wat-taraqqi fil maqamat. Ini takrif definisi yang dikemukakan oleh Syekh Al-Jurjani. Itulah satu bentuk perjalanan kerohanian khusus yang dilalui oleh para salik, merentasi pelbagai perubahan hal hati, mencapai pelbagai sifat terpuji. Dalam definisi yang disebutkan tadi, kita dapati ada beberapa perkara yang berhubung kait dengan ruang lingkup tarekat sufi. Pertama sekali, ia berhubung kait dengan guru, murid, amalan, proses tarbiyah, perubahan positif yang berlaku pada murid, dan juga salasilah, rantaian hubungan antara murid dengan guru sampai awalnya. Yang dimaksudkan dengan guru di sini ialah seterusnya guru yang memiliki ciri-ciri yang berjaya merentasi manazil dan maqamat al-yaqin, sebagaimana yang disebut dalam definisi. Manazil ni ialah hal-hal ihwal hati, perasaan-perasaan iman yang berubah-ubah, yang berlaku dalam diri seseorang yang mengikut proses tarbiyah kerohanian. Al-maqamat al-yaqin ialah sifat-sifat hati yang telah sebati, yang ada dalam diri seseorang yang melalui proses itu setelah berusaha bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya murid, itulah yang dimaksudkan di sini ialah ada murid. Bila disebut tarekat sufiyah tu, tarekat sufi itu dia ada guru dan ada murid yang mempelajari daripada guru kaedah dan tata cara khusus merangkumi pelbagai adab tentang amalan yang dilakukan dalam sesuatu tarekat. Maknanya amalan yang diamal tu amalan yang diajar oleh gurunya.
walaupun ada pelbagai amalan lain yang menjadi amalan sampingan, tapi asasnya amalan yang diajar oleh gurunya dan kaedah yang diajar oleh gurunya untuk tujuan mendidik jiwa murid tersebut. Dan seterusnya, amalan. Yang dimaksudkan dengan amalan di sini ialah ada amalan rutin diamalkan oleh murid dengan tekun dalam proses menjalani tarbiyah rohani, seperti zikir khusus yang diamalkan serta dengan tafakkur, muraqabah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada zikir-zikir khusus, ada amalan-amalan khusus, ada konsep muraqabah yang khusus, konsep tafakkur yang khusus yang diajar oleh guru kepada murid tersebut dalam satu-satu tarekat yang diamalkan. Kebiasaannya begitu. Bila kita sebut tarekat sufi, kebiasaannya elemen-elemen ini terdapat dalam institusi tarekat tersebut. Dan seterusnya, proses tarbiyah. Proses tarbiyah rohani yang dilakukan itu memberi perubahan positif atau kesan baik pada tingkah laku zahir, seperti mentaati perintah Allah, dan juga perubahan positif pada sifat hati, seperti berubah sifat hati yang lalai kepada hati yang sedar, yang akan kita lihat selepas ini insya-Allah. Jadi kalaulah seorang murid itu berada dalam satu tarekat, tidak berlaku perubahan positif, sebaliknya berlaku perubahan negatif. Orang yang tidak bertarekat pun tak buat begitu. Tak usah orang bertarekat, orang tak bertarekat pun tak buat begitu. Tiba-tiba dia buat begitu. Itu tidak termasuk dalam ruang lingkup tarekat sufi yang kita ingin bincangkan di sini. Mungkin berlaku di sana kelewesan ataupun kecuaian dari pihak murid tersebut dalam menjalani proses tarbiyah yang sepatutnya dilalui. Seterusnya, berubah sifat hati. Murid yang menempuhi proses tarbiyah rohani tersebut berusaha merentasi pelbagai peringkat perubahan sifat hati, seperti peringkat ghaflah, peringkat yaqadha, peringkat hudur, peringkat fana, peringkat baqa' billah. Istilah-istilah yang digunakan dalam ilmu kesufian ataupun dalam disiplin ilmu tasawuf. Salasilah. Yang terakhir ini salasilah. Itulah tarbiyah kerohanian yang dilakukan dalam tarekat tersebut mempunyai rantaian salasilah bersambungan dari seorang guru kepada guru yang lain sampai bertemu dengan Rasulullah SAW. Tarbiyah kerohanian, proses tarbiyah itu berlaku secara salsilah bersambung menyambung. Tidak semestinya amalan itu. Mungkin amalan itu tidak diajar oleh Rasulullah. Mungkin. Tapi proses tarbiyah itu bersambung. Tarbiyah kerohanian itu bersambung. Sebab ada kadang-kadang guru-guru dengan ijtihad mereka mengatur beberapa wiri, mengatur beberapa bentuk zikir untuk diamalkan kepada murid. Maka tidak jadi masalah, itu perkara yang dilihat baik oleh guru yang memimpin dalam proses mentarbiyah murid. Cumanya kita di sini biasanya bila kita sebut tarekat sufi, kelima-lima perkara ini biasanya ada dalam tarekat tersebut. Kemudian kita nak lihat apakah hubungan tarekat sufi dengan ma'rifatullah. Sebab kita lihat dalam definisi tersebut, semacam tarekat sufi ini berusaha nak menjadikan seorang itu daripada seorang yang jahil tentang Allah kepada seorang yang mengenal Allah Ta'ala. Lalu kita nak mengetahui apakah hubungan tarekat sufi dengan ma'rifatullah. Untuk tujuan itu kita lihat makrifah ni dia ada dua kategori. Pertama sekali makrifah al-aqliyah. Makrifah aqliyah untuk menghasilkan makrifah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala itu menerusi
instrumen ataupun alat akal yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala, maka boleh. Iaitulah dengan cara kita ada akal, kita menggunakan dalil-dalil yang logik. Tak, al-adilah al-aqliyah, kita menggunakan dalil-dalil, bukti-bukti yang logik. Mana tanda ada Allah Ta'ala? Ada Allah Ta'ala ini tandanya ada alam ni. Bagaimana? Alam ini berubah-ubah. Setiap berubah-ubah mesti dia baru. Takkanlah perkara yang berubah-ubah itu boleh terjadi dengan sendiri. Maka perkara yang baru itu mesti ada yang mencipta. Maka yang menciptanya mestilah yang berkuasa, yang berkehendak, yang mempunyai sifat kesempurnaan. Tak ada yang lain dalam melainkan Allah Ta'ala. Ini salah satu daripada bentuk dalil akal. Dan perkara itu diyakini dalam hati, maka timbullah apa yang dikatakan ma'rifatullah. Okey. Dan seterusnya, yang kedua, kita lihat, walau bagaimanapun, menurut teori makrifah, mengikut Al-Imam Al-Ghazali menyatakan bahawa makrifah kepada Allah, sifat-sifat makrifah kepada Allah, sifat-sifat sifat-sifat dan perbuatannya, dan semua perkara yang telah kami nyatakan dalam topik ilmu mukasyafah, topik ilmu mukasyafah yang terdahulu dalam kitab Ihya, tidak mungkin tercapai oleh seseorang menerusi mempelajari ilmu kalam, kata Imam Ghazali. Maksudnya, kalau semata-mata ilmu kalam tu, ilmu yang berkaitan dengan logik akal tu, kita nak kenal Allah Ta'ala pada tahap yang maksimal, yang sempurna, tidak mungkin. Boleh mengenali Allah Ta'ala, tapi makrifah al-aqliyah saja. Dia hanya berlega sekitar keyakinan kita di peringkat akal saja. Dia tidak menyerap masuk dalam hati untuk merasakan makna makrifah Allah Subhanahu Wa Ta'ala tersebut. Bahkan kata Imam Ghazali, berkemungkinan besar ilmu kalam tersebut menjadi penghalang utama yang menghijab seseorang daripada mengenal Allah. Dia rasa dia hebat dalam berhujah dalam ilmu kalam, menyebabkan dia rasa dia selesai dah mengenal Allah Ta'ala. Dia rasa dia hebat dalam berbincang dalam masalah sifat 20, maka dia rasa selesai dah untuk mengenal Allah Ta'ala. Tapi Imam Ghazali kata sebaliknya, cara sebenar untuk mengenal Allah Ta'ala, tambahan daripada mengenal Allah Ta'ala secara akli tersebut, ialah melalui amalan mujahadah, bersungguh-sungguh mengerjakan ibadat yang telah dijadikan Allah sebagai permulaan bagi hidayahnya. Ini kita boleh lihat dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin. Kitab Al-Ihya Ulumuddin. Jadi makrifah qalbiyah secara ringkasnya, dia gabungan daripada ilmu, amal, mujahadah, akan terhasil makrifatullah. Jadi ilmu ini berhubung kait dengan apa yang diajarkan, gabungan daripada ilmu-ilmu akidah yang kita pelajari yang asas itu, kemudian digabungkan dengan amalan-amalan yang khusus yang diajar dalam tarekat-tarekat sufiah, dan amalan tersebut dilakukan mujahadah dengan ibadat-ibadat yang telah disyaratkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga lahirnya makrifatullah, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, yang dicapai, yang difahami oleh hati orang yang mengerjakan. Jadi seterusnya kita lihat sebagai contoh antara tugas tarekat sufi apabila mengajar para murid dengan beramal dengan satu amalan yang khusus. Biasanya amalan yang khusus itu merujuk kepada amalan-amalan zikir yang khusus.
masalah sembahyang, puasa, zakat, haji tu perkara yang asas. Maksud amalan yang khusus ni ialah satu amalan zikir yang khusus yang biasanya diajar dalam tarikat sufiah. Maka apabila diajar kepada mereka dan lahirnya mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, kenal hati, kenal Allah Taala, akan terhindarlah daripadanya sebab pelbagai pengaruh-pengaruh yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam slide yang saya sebutkan tadi, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebagai suatu asas penting untuk menunjukkan kepada kita bahawa perlunya kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan asas mengenal Allah Taala inilah segala kehidupan kita akan teratur.